والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita berkumpul setelah menunaikan solat tarawih dan juga solat sunat witir pada malam pertama Ramadan, dan moga Allah Ta'ala memberikan kepada kita taufik untuk berpuasa pada esok hari dan menjalankan puasa dengan sebenar-benar puasa. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita sambung kembali bacaan kitab yang kita jadikan rutin pada bulan Ramadan. Pada tahun lepas kita dah start hadis Matan Arba'in bagi kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah fi Syarhi Arba'in An-Nawawiyah karangan Al-Imam Al-Jurdani rahimahullahu ta'ala. Pada tahun ini kita sambung kembali pada hadis yang ke-8. Jadualnya insya-Allah, kalau tidak ada halangan, kita akan baca kitab ni pada waktu malam setelah mana tarawih, sebelum makan more itu kita akan baca kitab ni dulu dalam setengah jam. Kemudian kita akan baca pada esok pagi juga selepas subuh. Habis subuh kita wirid semua sekali, baca kitab ni pula setengah jam juga. Kemudian berehat sekejap untuk mulakan daurah pada pukul 9 insya-Allah. Jadi itu rutinnya. Jadi bacaan kitab ni 2 kali lah. Arba'in ni 2 kali, malam sekali, pagi subuh sekali selepas solat subuh insya-Allah. Selepas wirid dan seumpama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadina al-muttasil ila imamina al-Syafi'i, imamina al-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu. Al-hadits ats-tsamin, hurmatu damil muslimi wa malihi. An Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, umirtu an uqatilan nasa, aku telah diarahkan oleh Allah an uqatilan nas, untuk berperang dengan manusia, hatta yashhadu an la ilaha illallah, sehinggalah mereka bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah, utusannya Allah, wa yuqimus salata, dan mendirikan salat, wa yu'tuz zakata, dan menunaikan zakat, fa idza fa'alu dzalik, jika mereka melakukan sedemikian, yaitu bersyahadah la ilaha illallah, mengaku bahawa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat dan menunaikan zakat, asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam, maka akan terjaga daripadaku darah mereka dan harta mereka melainkan dengan haknya Islam, wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala, dan perkiraannya ke atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi syarahannya akan kita baca. Tadi itu terjemahan secara harfiah. Ana Abdullah bin Umar, kata musannif, kata syarih radhiyallahu ta'ala anhu, al-Imam al-Jurdani. Imam Jurdani adalah murid kepada Imam Al-Bajuri rahimahullahu ta'ala, dan beliau adalah salah seorang ulama besar di Al-Azhar Al-Syarif yang banyak mengarang kitab-kitab yang bermanfaat. Antaranya Fathul Allam, syarah kepada Mursyidul Anam. Itu antara kitab yang sangat bermanfaat dalam fiqh Syafi'i, yang menggabungkan dan mengumpulkan masail yang sangat berfaedah dalam mazhab Syafi'i. Dan antara kitabnya yang lain adalah kitab ini, yaitu syarah bagi Arba'in Nawawiyah, yaitu Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah fi Syarhi Arba'in An-Nawawiyah. Jadi kitab ini adalah kitab yang sangat bermanfaat dan banyak faedahnya. Kita baca syarahnya. An Abdullah bin Umar, taqaddamat terjematuhuma, telah dahulu terjemahan ataupun biografi tentang Sayyiduna Abdullah bin Umar. Sayyidina Abdullah, anaknya pun telah diterjemahkan biografinya, manakala Sayyidina Umar juga telah diterjemahkan atau telah disebutkan biografinya oleh Al-Imam Al-Jurdani dalam kitab ini. Karena hadis Sayyidina Umar diriwayatkan pada hadis yang pertama, telah diterjemah panjang lebar.
Hadis Sayyidina Abdullah bin Umar, hadis yang ketiga, pun telah diterjemahkan panjang lebar. Radhiyallahu ta'ala anhuma. Kenapa anhuma? Kerana kedua-dua mereka sahabat. Sayyidina Abdullah sahabat, Sayyidina Umar juga ma'ruf sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, umirtu bil bina' lil maf'ul. Jadi umirtu dengan bina' maf'ul, maksudnya bina' lil majhul. Tak sebut sini amartu. Umirtu ay amarani rabbi. Siapa yang telah mengarahkan Nabi? Dia sebut Nabi kata umirtu, telah diarahkan kepadaku. Jadi majhul ini ada gharadnya, ada sebabnya kenapa dimajhulkan fi'il. Maka antara sebabnya kerana takut dengan sesuatu. Contoh kita kata suriqal mata', telah dicuri harta ataupun telah dicuri barang seseorang. Sama ada kita tak mau sebut nama pencuri tadi disebabkan kerana takut dengan pencuri tersebut. Kan dia something, takut lagi dia akan apakan keluarga kita. Maka kita sebut dalam bahasa Arab sebut suriqal mata', telah dicuri barang kemasnya, telah dicuri. Siapa yang curi? Allahu a'lam. Jadi dia tak mau sebut kerana apa? Mungkin kerana takut, atau kerana tidak tahu dicuri dan dia tak tahu siapa yang curi. Yang kedua, kerana ma'ruf, kerana terkenal. Pun boleh juga untuk digunakan sirah majhul, kerana dah terkenal. Contoh seperti disebut oleh Nabi umirtu. Dia sebut umirtu maknanya siapa yang suruh Nabi? Dah tentulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana itu diterjemahkan atau ditafsirkan umirtu bil bina' lil maf'ul atau bina' majhul. Maksudnya ini salah satu istilah maf'ul, ay amarani rabbi, iaitu telah mengarahkan aku akan Tuhan, telah mengarahkan akan aku ni daripada Tuhanku. Jadi Tuhan yang telah mengarahkan. Siapa Tuhan? Allah. Tak ada lagi lah. An uqatilan nasa. Apa makna an uqatilan nas? Ay biqitalihim, iaitu berperang dengan mereka. Dengan siapa ni? An-nas, nanti akan disebutkan apa makna an-nas di sini. Adakah semua manusia diperangi oleh Rasulullah? Lepas tu hadis ni kadang disalah faham oleh sebahagian orang, mengatakan bahawa Rasulullah diarahkan untuk membunuh manusia, kerana terjemahannya tak betul. Diterjemah umirtu an uqatilan nasa, iaitu aku diarahkan untuk membunuh. Dan kalau terjemahan membunuh, maka tak boleh baca uqatil, dibaca dengan aqtul. Umirtu an aqtulan nasa, itu baru betul bunuh. Aku diarah untuk membunuh orang. Dan Nabi bukan diarah untuk bunuh orang. Uqatil, perkataan qatala, maksudnya wazannya muqabalah. Kalau dalam surah muqabalah, maksudnya ada lawan dan ada yang mempertahankan. Dia kena ada lawan dengan ada mempertahankan. Jadi dalam hadis ni, bila disebut umirtu an uqatilan nas, Nabi tak kata umirtu an aqtulan nas. Kalau sebut aqtulan nas, baru betul makna dia dengan membunuh. Jadi Nabi bukan diutus untuk membunuh. Dan dalam sejarah Nabi SAW, sepanjang 27 peperangan Nabi SAW, hanya seorang sahaja yang dibunuh oleh Rasulullah, seorang saja. Dalam 27 peperangan Nabi SAW, perang Uhud, perang Badar, perang Uhud, semualah, Bani Qainuqa ke, perang Bani Quraidah ke, dan seumpamanya, hanya seorang saja yang dibunuh oleh Nabi SAW, namanya Ubay. Dia seorang saja dibunuh, tu pun bukan Nabi tikam dia terus, hanya sekadar membaling tombak dan kemudian terkena sedikit pada bahagian tengkuknya, sikit saja luka yang dilihat oleh musuh atau teman-teman kepada Ubay ini. Dia kata, kamu tak akan mati, luka sikit saja. Tak, dia kata aku akan mati, kerana Rasulullah telah menyebut ketika sebelum hijrah. Nabi kata, waktu ketika aku menyebut kepada Nabi Muhammad, saufa aqtuluk, aku akan bunuh kamu nanti wahai Muhammad. Maka Nabi balah balik, Nabi kata bal aqtuluk, aku yang akan bunuh kamu, kata Nabi. Dan mulai pada saat tu, kata dia, aku mula ketakutan, takut dah. Sebab yang disebut oleh Muhammad biasanya jadi. Dia takut dah waktu tu. Dia sebut dia dulu cabar Nabi. Dan Nabi biasanya Nabi tak balah balik macam tu. Tapi dekat dia Nabi balah. Nabi kata aqtuluk, bal aqtuluk, aku yang akan bunuh kamu, kata Sayyidina Rasul. Jadi setelah itu berlakulah peperangan Uhud. Dan lelaki ni asalnya tak mau pergi perang Uhud. Perang Badar pun dia tak pergi. Perang Uhud pun dia tak pergi juga. Dia tak mau pergi asal-asal. Tapi akhirnya dipaksa oleh
kelompok Quraisy, dan dia pun terpaksa pergi. Dan dia ambil peluang untuk nak cari jalan bunuh Nabi SAW. Dan akhirnya peristiwa tadi berlaku kepada dia. Dan dia mati dalam perjalanan balik daripada Madinah ke Makkah, dan mati di Sarif, berhampiran dengan Masjid Tan'im, dekat dengan Makkah Al-Mukarramah. Dia mati dekat situ. Mati dalam keadaan yang sangat takut kepada Nabi SAW. Ini seorang saja yang dibunuh. Dan disebut dalam hadis, asyarrun nas man qatala nabiyya wa qatalahu nabiyyu. Orang yang paling jahat adalah yang membunuh para nabi dan yang dibunuh oleh para nabi. Yang dibunuh oleh nabi. Jadi dua kelompok manusia yang jahat. Bunuh nabi, paling jahat. Yang kedua, dibunuh oleh nabi. Kalau nabi bunuh ni, ini maksudnya jahat juga orang. Nabi tak akan bunuh orang yang baik-baik. Hatta kalau kata Abu Jahal dengan laki ni pun, maksudnya Ubay ni lagi teruk, lagi perangai dia. Karena Abu Jahal pun Nabi tak bunuh. Abu Lahab pun Nabi tak bunuh. Walaupun Abu Lahab dilaknat oleh Allah di dalam Al-Quran, jelas dalam Tabbat yada Abi Lahabin wa tab, tetapi tidak dibunuh oleh Nabi SAW. Maksudnya peringkat tu pun masih lagi ada peringkat juga kufur ni. Jadi laki ni lebih kufur, lebih buruk penentangannya terhadap Nabi SAW. Jadi perkataan uqatilan nas bukan makna Nabi diutus untuk bunuh orang. Nabi diutus untuk biqitalihim. Biqitalihim maksudnya apa? Memerangi mereka. Baik, an-nas di sini, adakah semua manusia? Nanti akan diperbicarakan. Maksud an-nas di dalam hadis ini nanti akan disebutkan pada seterusnya. Fa'an, kataan an, itu kata kita kalau baca syarah dalam bahasa Arab ni, banyak lagi lah faedahnya. Khususnya mengaji bahasa Arab lah. Fa'an wal fi'la, wal fi'lu muawwalani bi masdarin majrurun bi harfi jarrin mahdhufun. Jadi an dengan fi'il, an uqatila, an uqatila muawwalani bi masdar. Dia ditakwil dengan masdar. An ni apa dia? An masdariyah. Baik, apa dia takwil dia? Alif. An uqatilan nas. Apa dia takwil dia? Bi harfi jarrin mahzuf, dengan ada huruf jar mahzuf. Apa dia takwil ya Saifullah? Saifuddin. Apa dia Saifuddin? Dia ketakwil bi masdar. Yani fi'il. An dengan fi'il, an. Uqatil fi'il. Takwil dengan masdar. Apa dia Asim? Dan huruf jar dia mahzuf. Dia takdir dia. Umirtu biqitalin nas. Takdir dia umirtu biqitalin nas. Tu takdir dia sebenarnya dah sebut dah kat itu. Sepuding. Orang kampung panggil sepuding. Biqitalihim tu dah ada sepuding ni. Ya Allah. Tu biqitalihim. Tu dah dah ada dah kat situ. Dia buat teruk. Saja tanya. Akan kod perhati elok kan. An uqatilan nas. Lepas tu tengok ai bi qitalihim. Kalau kita mengaji kita dalam bahasa Arab tengok kenapa tiba-tiba Syekh diterjemah dengan qitalihim, dengan berperang dengan mereka. Kerana an dengan fi'il tadi muawwalani bi masdar. Ditakwilkan dengan masdar majrurun, dan dia dibaca dengan majrur bi harfi jarrin mahzuf, dengan huruf jar yang mahzuf iaitu bi qitalihim. Baik, mata kana al-amru bil qital. Bilakah arahan untuk berperang diarahkan kepada Nabi? Wa kana hadzal amru ba'da al-hijrati. Jadi peristiwa perang ini diarahkan oleh Nabi, diarahkan kepada Nabi setelah hijrah. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam makatha ba'da al-bi'tsati yablughu ad-da'wata wa yunziru min ghairi qitalin. Ini kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Makkah Al-Mukarramah setelah diutus oleh Allah, menyampaikan dakwah dan memberikan inzar tanpa diarahkan berperang. Tengok. Jadi perang ni bukan asalnya. Karena asalnya dakwah. Maksudnya dakwah asalnya kepada umat ini. Kalau Nabi SAW diutus untuk berperang terlebih dahulu, dah tentu Nabi akan datang dengan tentera terlebih dahulu. Nabi tidak datang dengan tentera. Nabi diutus oleh Allah untuk dakwah dulu.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian dengan ilmu. Kemudian yang kedua apa dia? Diutus oleh Allah, Nabi SAW diutus oleh Allah bila disebut dalam Quran apa dia? Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, iaitu Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, bangun dan berilah inzar. Maka Nabi kumpul keluarga Nabi. Dan kemudian diterangkan tentang agama. Kemudian dicela oleh Abu Lahab. Kaza. Ada Nabi perang? Tak. Nabi difitnah, Nabi ditohmah, Nabi diboykot dan seumpamanya. Sikit pun tak terlintas dalam hati Nabi untuk memerangi kaumnya. Ini rahmatnya baginda Nabi SAW. Waktu perang pula, Nabi dibaling dengan tombak sampai terkena pada geraham Nabi SAW. Patah geraham Nabi. Luka dekat dengan ni, hujung dahi Nabi SAW. Terluka dekat sini, menitik darah Nabi SAW. Sayyidina Malik bin Sinan menghirup darah Nabi SAW. Hirup darah Nabi. Dan kemudian kata Nabi SAW, siapa yang ingin melihat ahli syurga, tengoklah Malik bin Sinan. Kerana sebahagian daripada tubuhku berada dalam tubuhnya, sebahagian daripada darah Nabi berada dalam badannya. Maka inilah ahli syurga Allah Ta'ala. Kemudian sahabat kata, ya Rasulullah, udu'u alaihim. Rasulullah turun doa kepada mereka itu. Ala, kalau udu'u guna dengan ala, maknanya doa dengan celaka. Doakan kecelakaan kepada mereka. Doakan kecelakaan kepada mereka. Apa kata Nabi? Nabi kata, inni lam ub'as la'ana. Aku bukan diutus untuk melaknat. Aku bukan diutus untuk melaknat. Jadi Nabi bukan pelaknat. Nabi bukan utus untuk nak laknat umat ni, laknat orang tu, laknat orang ni. Beza dengan kita lah. Tak setuju je laknat. Tak setuju je maki. Tak setuju je celah. Tak kenal dengan dia ya, semua tak kenal. Ini orang lah. Tapi atas nama dakwah. Guna nama sebagai orang yang nak memperjuangkan agama Allah Ta'ala. Tak kenal cara macam tu. Sama? Dan Nabi pun bukan usulnya. Ada orang sekarang ni suka bahas bab perang. Kita kena bahas bab perang, dia kata. Memang penting baca bab perang. Tapi baca bab perang bukan untuk perang. Baca bab perang untuk tengok akhlak Nabi SAW. Macam mana akhlak Nabi dalam perang. Ni dah pergi buka kitab sirah, buka perang dulu. Pada perang bukan usul. Perang bukan asal yang Allah Ta'ala turunkan Nabi SAW. Perang setelah tu. Kenapa tak baca dulu sebelum tu? Macam mana cara Nabi mendidik umat dengan ilmu. Dan Allah Ta'ala sendiri turunkan baginda Nabi SAW dimulakan dengan ilmu. Nabi Allah Adam AS dimulakan dengan ilmu. Khalifah Allah semuanya dengan ilmu. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Ilmu. Kemudian diajar dengan adab pada Nabi Adam AS. Kita bahas pada setiap Jumaat. Hadis sekarang tengah duk cerita pasal Nabi Adam dalam tafsir Nurul Ihsan. Macam mana adabnya Nabi Allah Adam AS dengan Allah. Macam mana adabnya Nabi Adam AS dengan para malaikat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam mana adabnya para malaikat dengan Nabi Allah Adam. Hakikatnya beradab dengan siapa sebenarnya? Beradab dengan Sayyidil Wujud Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi berada dalam sulbinya Nabi Adam waktu itu. Faham? Faham Hafiz? Tangan duduk dia. Wa kana hadha al-amru ba'da al-hijrati. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam makatha ba'da al-bi'sati yablughu ad-da'wata wa yunziru min ghairi qitalin. Ya, Nabi diutuskan duduk di Makkah Al-Mukarramah dan menyampaikan dakwah dan menyampaikan inzar tanpa berperang. Wa huwa sabirun ala shiddati adhiyati al-arabi bi Makkah wal yahudi bil Madinati. Dan baginda Nabi bersabar dengan buruknya ataupun beratnya aziyatil Arab, penghinaan ataupun kesakitan yang dibawa oleh golongan Arab Quraisy waktu tersebut di Makkah dan Yahudi di Madinah Al-Munawwarah. Wa kana jama'atun min ashabihi minhum Abdurrahman bin Auf wal Miqdad bin al-Aswad, dan jamaah di kalangan ashab Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaranya Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Miqdad ibn al-Aswad, wa Qudamah ibn Maz'un, wa Sa'ad bin Abi Waqqas, yalqawna minal musyrikina adhan kathiran bi Makkah. Tengok, ini antara sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in yang dikenakan ujian yang berat pada ketika tersebut. Sayyidina Abdurrahman bin Auf ni seorang sahabat yang agung, salah seorang daripada ahadul mubasysyirin bil jannah, Abdurrahman bin Auf.
peniaga yang luar biasa. Bahasa Inggerisnya businessman. Tengah-tengah malam guna sikit bahasa Inggeris, kan? CEO, kan? Wal Miqdad bin al-Aswad, kan? Miqdad bin Aswad radhiyallahu ta'ala anhu, sana Miqdad. Wa Qudamah ibni Maz'un, Sa'd bin Abi Waqqas. Ni Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, dua orang ni adalah ahadul mubasysyirin bil jannah, salah seorang yang dijanjikan syurga dalam satu hadis. 10 orang yang dijanjikan dalam satu hadis. Ni sahabat yang tertinggi kedudukan di kalangan para sahabat yang lain. Tamam? Yalqawna minal musyrikin adan katsiran bi Makkah. Menerima siksaan dan juga orang panggil tekanan daripada musyrikin di Makkah dengan sangat banyak. Walaupun Sayyidina Sa'ad salah seorang panglima. Sayyidina Sa'ad kata, aku orang pertama yang menggugurkan darah musyrikin di jalan Allah. Waktu mereka pergi ke lereng bukit di Makkah, semahyang di situ. Kemudian datang golongan musyrikin, mai duk ejek, baling batu, baling apa semua sekali. Jadi Sayyidina Sa'ad kata, aku tak tahan dah. Aku ambil, waktu tu ada sebelah aku lihal jamal, rahang unta. Dia kata, buh sedah kali, pergi terus, kan? Tak matilah balong tu, tapi terbalik jatuh dan darah orang tadi berdarah. Dan tu darah pertama yang gugur di jalan Allah, kata Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan aku juga, kata Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, orang pertama yang melemparkan anak panah di jalan Allah. Dan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ni dalam perang Badar kalau tak salah, beliau melemparkan panah 1000 panah. 1000 anak panah dia lepaskan dalam perang Badar saja. 1000 anak panah ni tak apalah, kita kata 1000 Dia bukan senapang. Dia bukan tembak guna machine gun. Kalau guna senapang saja pun 6 biji peluru pun ni habis ni tangan-tangan ni. Kalau kita pernah tembak lah. Nah, tembak kijang tak kena. Contoh, kan? Bom kata 6 biji tembak. Rupanya kayu. Contoh. Ni contoh saja. Sakit ni lengan-lengan ni. Contoh lagi, kan? Baru 6 biji. Bayangkan 1000 biji. Tambah pula tembak pula guna machine gun. Keluar peluru tu 1000 tu. Bukan senang. Ni panah Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Saya pernah dengar lah, dia ceritakan dia punya foundation dia saja berapa? 120 pound. 120 pound. Kita tarik 60 pound. Saya punya panah 60 pound. Panah saya 60 pound. 60 pound tu pun panah compound. Hak jenis tarik lekat berhenti. Tu pun teramula nak tarik, Allah Ta'ala aja yang tak berat. Dia 2 kali ganda. Dan bukan compound. Bukan tarik lekat tu. Hak yang panah yang bow untuk hunting tu. Ni tarik 120 pound, 1000 anak panah dalam perang Badar. Luar biasa. Sayyidina Sa'ad bin Waqqas ni luar biasa. Baik, faqalu, kata para sahabat ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Miqdad ibn al-Aswad, Sayyidina Qudamah ibn Maz'un, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, kunna fi izzin wa nahnu musyrikun. Ya Rasulullah, kita ini berada dalam keadaan yang gah ketika mana kita musyrikin. Waktu jadi musyrik, waktu tidak beriman, gah kita. Falamma amanna sirna azillatan. Ketika kami beriman, maka kami jadi orang yang terhina. Orang main kami, orang hina kami. Maka kata beliau, fa'zan lana fi qitali haula. Ya Rasulullah, izinkan kami untuk berperang dengan mereka ini. Maksudnya hak depa ni, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Miqdad ibn al-Aswad, Sayyidina Qudamah ibn Maz'un, Sa'ad bin Abi Waqqas ni semua panglima ni. Panglima dia boleh boleh tahan. Duk kena kata duk tahan je ni. Dia panglima. Lepas tu dia kata, idzan lana fa'zan lana fi qitali haula. Fa innahum qad azawna. Mereka dah menyakitkan kita. Yang menyakitkan muslimin. Izinkan kami untuk perang dengan mereka. Fa yaqulu lahum, apa kata Nabi? Kuffu aydiyakum anhum. Tahan tangan kalian daripada mereka. Fa inni lam u'mar biqitali atau biqitalihim. Aku tidak diarahkan untuk memerangi mereka. Tengok. Nabi SAW, semua urusan Nabi adalah dengan arahannya Allah. Semua dengan arahan Allah. Nabi bukan melihat dengan dia punya muyul ataupun sentimen. Yang umat Islam dibunuh. Sayyidatina Sumayyah, Sayyidina Yasir dibunuh. Sayyidina Sumayyah dibunuh.
ditikam di kemaluannya dengan tombak sampai tembus ke mulutnya, dan diperlakukan dengan sedemikian. Tapi Nabi kata, sabran ya ala Yasir, sabar wahai ala Yasir, fa inna maw'idukumul jannah, fa inna maw'idakumul jannah, sungguhnya tempat janji kita nanti di syurga Allah Ta'ala. Ini sebut Nabi SAW. Karena tak diarahkan. Bukan Nabi tak berani. Nabi lebih berani daripada itu. Kekuatan Nabi menyamai 4,000 orang. Dan riwayat, seorang Nabi kekuatannya sama dengan 100 orang ahli syurga. Satu orang ahli syurga kekuatannya sama dengan 40 orang ahli dunia. Jadi berapa kekuatan Nabi? Itu kalau seorang Nabi biasa. Seorang Nabi biasa kekuatan sama dengan 100 ahli syurga. Seorang ahli syurga sama kekuatan 40 orang ahli dunia. Maknanya seorang Nabi kekuatannya 4,000 orang. Nabi SAW ketua para Nabi. Kekuatan Nabi lebih pada itu. Kalau Sayyidina Jibril AS tak boleh masuk dalam Sidratil Muntaha sebabkan kerana takut terbakar, Nabi langkah dengan begitu saja dalam Sidratul Muntaha. Sayyidina Jibril kata, kalau aku langkah ya Rasulullah, terbakar aku. Nabi langkah macam tu. Dan berada di Sidratul Muntaha dengan keadaan tidak terbakar walau baju Nabi SAW. Maksudnya Nabi lebih kuat dari Sayyidina Jibril. Sayyidina Jibril dengan sayap dia, satu bulu dia saja boleh korek kaum Sodom, hancur 5 madain, 5 negeri. Yang satu negeri ada 100,000 orang. Satu negeri ada 100,000 orang, 5 bandar. Dikorek dengan apa? Dengan satu rishah, satu bulu daripada sayapnya yang 600. Bukan 600 sayap. Kalau 600 sayap dia korek kali dengan langit-langit, hancur habis. Dia ambil sebulu dia satu ambil bulu satu, korek kaum Lut, kaum Nabi Allah Lut alaihi salam, kaum Sodom, ada 5 negeri. Satu negeri 100,000 orang. Maksud 500,000 orang dalam negeri tadi dihancurkan dalam sekelip mata. Dan jerkahan Sayyidina Jibril memecahkan gegendang telinga ke semua ahli Madain. Ahli orang yang berada di negeri-negeri yang berhampiran dengan tempat tersebut, sampai jadi laut mati. Itu kekuatan Jibril alaihi salam. Nabi lebih kuat daripada Sayyidina Jibril. Tapi Nabi bukan diutus untuk tu. Kalau Nabi diutus untuk tu, hancur habis kaum, tak ada apa. Dan tak ada apa yang panduan kita boleh ambil daripada Rasulullah. Nah, sebab tu kalau bicara tentang Nabi, hati-hati. Nah, jangan sembang macam Nabi ni macam kita. Nah, Nabi SAW pergi hijrah. Nabi guna jalan belakang, naik ke atas Gua Sur, duduk di sana 3 hari, kemudian pergi ke jalan melalui pesisiran pantai. Dan Nabi SAW dalam perang Badar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, 313 orang. Nabi bin Syurat dulu nak terus perang ke ataupun macam mana, untuk minta pandangan Ansar. Panjang perbicaraan dia. Tapi kesemua tadi berlaku kerana apa? Kerana Nabi rahmat kepada umat. Kalau Nabi nak pergi seorang-seorang pun boleh. Nah, sebab tu kata Sayyidina Bara' ibn Azib, Sayyidina Bara' bin Azib kata, bila ditanya oleh tabi'in, bagaimana kamu dengan Rasulullah, boleh cerita tak dalam perang? Kata Sayyidina Bara' bin Azib, waktu peperangan dengan Bani Hawazin. Bani Hawazin terkenal sebagai pemanah yang tangguh, yang hebat. Puak ni puak pemanah. Dan mereka kalau lepas nak panah, biasanya tak akan lari daripada sasaran. Waktu perang dengan Bani Hawazin, kata Sayyidina Bara', kami berada di belakang Nabi SAW. Dan Nabi berada di depan. Kami berlindung belakang Nabi. Bukan Nabi kami lindungi. Kami duduk belakang Nabi. Untuk apa? Untuk melindungi diri kami daripada terkena panahan anak-anak panah Bani Hawazin. Nabi berada di depan sekali tanpa gentar. Naik pula apa? Naik bagal. Bukan naik unta, naik bagal. Bukan naik kuda. Bagal terkenal binatang yang tak boleh masuk perang. Bagal tak boleh masuk perang. Bagal kalau masuk perang dia cemprok. Dia jadi pening. Dia tak boleh tengok darah. Dia tak boleh kalut. Dia akan jadi cemprok, lari mata. Tapi duduk dengan Nabi, bagal Nabi duduk depan kali. Bagal Nabi jadi lain tu. Sebab duduk dengan Nabi. Semua duduk dengan Nabi akan jadi luar biasa. Kuda Sayyidina Jabir tempang paling belakang sekali. Orang semua pakat perli. Sayyidina Jabir kudanya tempang. Nabi tepuk kuda Sayyidina Jabir. Jadi kuda yang paling laju daripada semua kuda. Dan tidak pernah terkalah dalam mana-mana pertandingan. Tepuk sekali ya. Jadi kuda paling laju tu. Nabi SAW. Kalau Nabi nak buat lebih pada tu lagi boleh. Lebih pada tu lagi boleh. Tapi Nabi diutus oleh Allah untuk rahmat kepada sekalian. Summa lamma hajara ila al-Madinati, bila mana berhijrah ke Madinah al-Munawwarah,
uzina lahu fil qitali idza ibtada'ahu al-kuffar. Tengok, bila mana saat berhijrahnya ke Madinah Al-Munawwarah, tengok ni susunan perang. Mula-mula Nabi diutus oleh Allah tidak perang. Kemudian bila dah hijrah ke Madinah, diizinkan kepada Nabi untuk berperang idza ibtada'ahu al-kuffar. Kalau dimulakan oleh kufar. Orang kafir mula dulu baru perang. Summa, kemudian tak lama lepas tu, uhilla lahu al-ibtida'u bihi fi ghairi al-ashhuril hurum. Tapi jangan pada pada bulan haram. Apa bulan haram? Bulan haram apa dia? Zulhijjah, Zulqa'dah, Muharram. 3 ni wilaan sekali. Dan kemudian Rajabul Fard. Rejab satu-satunya. Tidak? Bulan Rejab. Jadi 4 bulan ni tak boleh. Ini pada peringkat yang ketiga. Summa umira bihi mutlaqan. Kemudian dia izinkan pula secara mutlak. Secara mutlak maknanya apa dia? Ay liman qatala wa man lam yuqatil. Sama ada mereka berperang dengan Nabi, mereka menyerang dulu ataupun tidak menyerang terlebih dahulu pun diizinkan kepada Nabi untuk menyerang terlebih dahulu. Tidak ada masalah. Fil ashhuril hurum wa ghairiha. Sama ada pada bulan haram ataupun tidak pada bulan haram. Boleh perang tu. Ini peringkatnya. Tamam? Jadi peringkat pertama hijrah, dakwah. Diminta izin oleh sahabat untuk perang. Nabi kata, aku tidak diarahkan lagi untuk perang. Sabar dulu. Kufu aidiakum. Tahan tangan kalian. Sabar, kata Nabi. Karena tak diarahkan. Jangan buat sebelum diarahkan. Yang kedua, diizinkan untuk perang tapi setelah hijrah. Itu pun kalau diserang. Yang ketiga, diizinkan perang. Itu pun kalau diserang juga. Cuma jangan pada bulan haram. Jangan bulan haram saja. Bulan lain tak ada masalah. Kemudian barulah diizinkan perang secara mutlak, sama ada diserang terlebih dahulu ataupun Nabi ingin menyerang pun tidak ada masalah. Dan kemudian pada bulan haram ataupun bukan pada bulan haram. Wa qad qatala al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam huwa wa ashabuhu radhiyallahu taala anhum hatta daqala an-nasu fi dinillahi afwaja. Maka baginda Nabi dan juga para sahabatnya berperang dengan manusia. Siapa manusia ni? Saya akan disebut. Sehinggalah masuknya manusia-manusia ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala afwaja, ay jama'atin atau jama'atin tamam. Ay jama'atin ba'da jama'atin, iaitu satu jamaah demi satu jamaah. Maksudnya pakat masuk berbondong-bondong ke dalam agama Allah. Wa nuqila 'an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma, dinukilkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas, anna kullaman umira bil qitali minal anbiya nusira walam yuqtal nabiyyun illa idza lam yu'mar biqitalin. Tamam? Dan sesungguhnya diceritakan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, anna kullaman umira bil qitali minal anbiya, sesiapa yang diarahkan di kalangan nabi untuk berperang, nusira, akan diberikan pertolongan. Tamam? Walam yuqtal nabiyyun illa idza lam yu'mar biqitalin. Dan tidak ada seorang pun nabi berperang melainkan kalau diarahkan untuk berperang. Baik, macam mana dengan perang Uhud? Perang Uhud adakah nusir? Menangkah ke macam mana? Perang Uhud tidak ada istilah kalah. Dalam Islam tidak ada istilah kalah. Tak ada kalah perang. Mana ada kalah. Ada orang kadang pergi ke Uhud, dia boleh pergi cerita di Uhud ni kait dengan politik lah apa ke semua ni, kita cukup tak berkenan. Pergi ke Uhud tu beda untuk nak lebih syarah. Kata ni contoh sahabat-sahabat ni yang turun daripada Jabal Rumah, tak ikut arahan Nabi, turun dan akhirnya mereka dibunuh. Kita kata cerita macam tu, no? Boleh cerita pasal sahabat macam tu, seolah macam sahabat ni khianat dengan Nabi daripada arahan Nabi SAW. Ajaib ni. Ashabu Uhud dilawat oleh Nabi setiap Sabtu. Setiap Sabtu Nabi akan pergi lawat Ashabu Uhud. Bagaimana riwayat kata hari Jumaat Nabi akan pergi lawat khusus. Maksudnya ada lawatan khusus, Nabi akan melawat maqam. Antaranya Baqi' pagi Sabtu, dan kemudian hari Jumaat juga katanya dalam riwayat Nabi akan melawat Uhud. Jadi Ashabu Uhud bukan mereka kalah. Mereka pada waktu tersebut ingat kata dah menang, sebab musyrikin dah lari. Tak sangka kata di belakang bukit rupanya ada tentera Khalid. Sayyidina Khalid waktu tak masuk Islam lagi. Tentera Sayyidina Khalid berpusing mengepung tentera muslimin pada ketika tersebut, dan akhirnya berlakulah pembunuhan hampir 70 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Baik, apa hikmah daripada berlaku peristiwa tersebut? Hikmahnya yang lebih beradab kalau kita nak sebut, bukan sahabat melihat kepada ghanimah dan mereka turun bukan kerana ghanimah tadi. Mungkin permulaan para sahabat melihat ghanimah sebabkan kerana dah perang selesai, memang layak untuk dapat ghanimah, mereka turun untuk dapatkan ghanimah. Tapi Allah Maha mengasihi dan Allah melihat ketinggian yang lebih perlu bagi mereka, kerana yang lebih tinggi daripada ghanimah adalah syahadah. Maka Allah memberikan syahid kepada sahabat. Jadi macam mana keadaan tu? Adakah sahabat dikira mengkhianati perintah Nabi? Tak. Sahabat mendapatkan anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan khianat dengan Nabi SAW. Malah mendapat anugerah lebih daripada itu lagi. Nah, agar tidak mereka berpaling kepada dunia dan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah dengan mendapatkan syahadah. Faham? Itu ceritanya. Bukan cerita ini orang turun daripada ni tidak ikut arahan pimpinan. Oi, kok mana? Cerita duk main dengan kita punya persatuan kita pula dah. Tak kena cara kita nak banding kita dengan sahabat Nabi. Kemudian pula keluar pula geng musyrikin, munafikin sampai di tempat Nabi SAW pakai baju besi 2 lapis. Mereka balik 300 orang. Abdullah bin Ubay Ibnu Salul telah buat komplot dengan sebahagian di kalangan orang-orang yang lemah imannya dan munafik. Minta kata, kita ni nak pergi bunuh diri ni. Nah, kita ada 1000. Mereka ada 3000. Cari mampu dia kata. Tu pergi semelih dia kata. Tu bukan pergi nak tahan diri. Padahal dia yang mula-mula kurang ajar. Kata kepada Nabi SAW, bila Nabi kata kita akan mempertahankan Madinah, duduk dalam Madinah, dia yang mula-mula sebut perkataan dikatakan kepada Nabi SAW. Apa kata dia? Dia kata, Madinah ini anak darah. Jangan dinodai dia dengan darah-darah orang. Tempat mulia ni, jangan dinodai dengan kita punya darah. Kerana Nabi SAW diam. Nabi kata kalau begitu mesyuarat dan dibuat di Uhud. Nabi kata kita pergi ke Uhud, kata Nabi. Uhud yang paling hampir dengan Madinah. Para sahabat waktu itu marah. Sahabat kata kurang ajar kata. Dan ada seorang sahabat saya tak ingat, lupa nama dia, naik kuda keliling Madinah. Kata kita telah biadab dengan Nabi SAW. Nabi bagi arahan, kita bangkang dengan Nabi SAW. Dan pergi jumpa dengan Nabi, ya Rasulullah, kami ikut arahan Nabi yang asal. Dan Nabi kata, seorang Nabi bila dah letakkan keputusan tadi, yang itulah keputusannya. Pergi. Dan sampai pula di sana, Nabi dah pakai baju perang dulu. Kemudian para sahabat main bincang, selepas 300 orang, daripada 1000 orang tentera, 300 dah patah balik, tinggal 700. Lawan 3000. Kemudian macam mana kata para sahabat, ya Rasulullah, ini bahaya katanya. Kerana apa? Kerana kita menempah bahaya. Sebabkan kerana ada 700 orang saja, 300 orang telah balik munafik ni, diketuai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Macam mana kita nak buat Rasulullah? Nabi kata, seorang Nabi ketika telah memakai baju perang, tidak akan memecatnya lagi. Dia kata Nabi SAW. Dan Nabi mimpi malam tu, pedang Zulfiqar patah. Lembu-lembu besar mati. Ya. Lembu-lembu besar tu diterjemahkan oleh para ulama ataupun ditafsirkan oleh Nabi bahawa ini adalah sahabat-sahabat besar yang agung akan wafat dalam peperangan tersebut. Antaranya Sayyiduna Hamzah Ibnu Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Sayyidina Wahsy yang telah membunuhnya sebelum masuk Islam, dan Wahsy jugalah yang telah membunuh seburuk manusia pada zaman tersebut, iaitu siapa? Al-Aswad kalau tak silap. Aswad Ansi. Aswad Ansi salah seorang yang mengaku Nabi pada zaman Nabi. Siapa yang bunuh Aswad Ansi? Sayyidina Wahsy. Wahsy juga yang bunuh. Dia kata dulu ke Musailimah, minta maaf. Musailimatul Kazzab. Musailimah dibunuh oleh siapa? Dibunuh oleh Sayyidina Wahsy. Sayyidina Wahsy seolah rasa gembira waktu itu, kata dulu aku pernah membunuh seorang manusia yang terbaik antara Sayyidina Hamzah Ibn Abdul Muttalib. Sekarang aku diberi izin oleh Allah untuk bunuh yang paling buruk pula, iaitu apa? Musailimatul Kazzab. Jangan baca Musailamah, Musailimah. Kata Syekh Jamal Faruq, siapa yang baca Musailimah dengan Musailamah, maka dia lebih kazzab daripada Musailimah. Dia lebih tak arti daripada Musailimah. Saya bila baca tu depan Syekh Ahmad, waktu kelah pengajian usul fiqh di Darul Ifta, tengah-tengah baca tu, lepas tu ada seorang tanya, Musailimah nak baca macam mana? Musailimah ke Musailamah? Lepas tu saya beritahu, minta izin kat Syekh. Saya kata baca Musailimah.
Lepas tu Syekh kata, dari mana kamu tahu baca Musailimah? Kata Syekh Jamal pernah sebut. Syekh Jamal kata, man qara'a Musailamah fahuwa kadzab minal Musailimah. Syekh gelak. Dia kata, Syekh Jamal memang kena tulis kitab pasal dia. Kitab pada kitab lawak Syekh Jamal. Lawak dia semua berilmu. Lepas tu Syekh kata, dari mana nak ambil benda tu? Syekh cari jumpa dalam kitab Mawahib Laduniyah karangan Al-Imam Al-Qustullani, disebutkan nama bacaan tadi dengan kasrahkan lam, Musailimah. Syekh kata betul itu yang tepatnya Musailimah, bukan Musailamah. Tak ada seorang pun baca Musailamah. Hak tu baca orang Melayu. Orang Melayu kita Musailamah kazab atas mimbar. Kita pun tengok siapa yang kazab ni. Duk atas ni ke yang dia kata. Orang lain tu baca nama tak betul, orang lain. Jadi baik. Sikit lagi habis. Summa innal murada bin nas fi hadzal hadis. Baik, apa makna manusia dalam hadis ni? Umirtu an uqatilan nasa. Apa makna nas di sini? Al-insu faqat. Maksudnya, wa in kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mursalan ila al-jinni ijma'an. Jadi dimaksudkan dengan manusia di sini adalah manusia sahaja, bukan jin. Jadi maksud Nabi tak perang dengan jin. Ini bukan cerita Lord of the Ring. Perang dengan jin apa semua kali, masuk habis semua kali dengan apa ni, geng Hobbit apa semua kan. Tak. Ini wa in kana Nabi sallallahu alaihi wasallam mursalan ila al-jinni ijma'an. Walaupun Nabi diutus kepada jin secara ijma'. Jin juga Nabi diutus kepada mereka. Adakah di kalangan jin ada Nabi? Pandangan yang kuat tidak ada Nabi. Jumhur tidak ada Nabi. Yang kecuali Ibnu Hazm Al-Andalusi yang berpandangan kata di kalangan jin juga ada Nabi. Tapi pandangannya gharib. Yang tepat, tidak ada Nabi di kalangan jin. Jin hanya diutus oleh Nabi. Maksudnya kalau dia jadi pengutus, utusan boleh. Maksudnya Nabi sampaikan dakwah, jin datang jumpa Nabi, jin ni balik sebagai Rasulun Nabi atau Rasulur Rasul, pengutus utusan daripada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Itu boleh. Tapi jadi Nabi tidak. Izlam yarid annahu qatalahum, karena tidak ada warid dalam hadis bahawa Nabi memerangi jin. Tak ada. Wa inna ma warada anna jama'atan minhum aslamu ala yadayhi. Tapi yang warid, ada jamaah di kalangan jin, contohnya jin yang datang daripada Turki yang bertemu dengan Nabi SAW dalam perjalanan Nabi pulang daripada Taif, beriman dengan Nabi SAW. Jin Turki. Jin apa dipanggil? Tak ingatlah. Mereka datang kepada Nabi dan beriman kepada Nabi SAW dan balik berdakwah kepada kaum mereka di Turki. Qila wal muradu bil ins, dan dikatakan maksud dengan manusia di sini apa dia? Abadatul awthan. Abadatil awthan, iaitu penyembah berhala, wa nahwihim duna ahli kitab, dan seumpamanya mereka bukan ahli kitab. Maksudnya umirtu an uqatilan nas, aku diarahkan oleh Allah untuk membunuh atau berperang dengan manusia. Maksudnya apa dia? Penyembah berhala, bukan ahli kitab. Kenapa? Li suqutil qitali anhum biqabulil jizyah, karena gugurnya perperangan dengan golongan ahli kitab kalau kata mereka menerima jizyah. Kalau dia bayar jizyah, cukailah, ufti, maka akan terhalang daripada peperangan. Wa qala ba'duhum, kata sebahagian ulama, wa yuhtamalu an yakuna qabuluha minhum kana ba'da hadzal amri al-mutanawal li khitalihim aidan. Dan sebahagian lagi kata tak, sebenarnya termasuk juga ahli kitab juga diarahkan oleh Allah untuk berperang dengan mereka, tetapi kalau mereka membayar ufti ataupun membayar cukai, maka ketika tersebut tidaklah diperangi mereka. Hakikat asalnya masuk sekali. Jadi beza pandangan pertama dengan kedua. Pandangan pertama kata tak, yang diserang ataupun yang diperang oleh Nabi adalah abadatul awsan, yakni penyembah berhala, tidak ahli kitab, kerana mereka diarahkan untuk jizyah. Tapi pandangan kedua kata tak, mereka pun termasuk juga sekali untuk diperang, kecuali setelah mana turun arahan daripada Allah kata mereka boleh bayar jizyah, maka tak boleh perang. Baru tak perang. Baik. Bahkan lagi ada riwayat yang menyebutkan kata yang dimaksudkan dengan ahli kitab, An-Nas di sini adalah siapa? Di sini tak disebut, no. Al-Kitab lain. An-Nas di sini adalah siapa, Hafiz? Siapa An-Nas? Pernah dengar sebelum ni? An-Nas? Qul a'udzu birabbin nas. An-Nas adalah siapa dia? Ahli
Makkah Al-Mukarramah. Jadi umirtu an uqatilan nas, maksudnya aku diarahkan untuk memerangi ahli Makkah pada waktu tersebut yang musyrikin, sehinggalah mereka beriman kepada Allah. Maksudnya hadis ini ada sebahagian berpandangan kata ianya khusus pada ahli Makkah, bukan kepada seluruh manusia dalam muka bumi Allah Ta'ala. Kenapa? Karena diketahui bahawa Nabi tidak memerangi kesemua musyrikin. Sebab ada surat yang Nabi hantar kepada musyrikin. Ada surat yang Nabi hantar kepada Kisra Parsi. Ada yang Nabi hantar surat kepada Kaisar Rom. Ada Nabi hantar surat kepada Muqawqis di Mesir. Ada yang balas surat Nabi dengan baik. Ada yang masuk Islam, ada yang tidak masuk Islam. Kisra mengoyak surat Nabi. Allah koyak kerajaannya sampai lah tak ada. Tak ada kerajaan Kisra. Kisra koyak surat Nabi. Dan Nabi kata, dia koyak surat aku, Allah koyak kerajaan dia. Koyak kerajaan. Dan dia dibunuh oleh anak dia sendiri, Kisra. Dia dibunuh oleh anak dia, kemudian naik perempuan. Lepas tu Nabi sebut, tidak akan berjaya negara yang dipimpin oleh perempuan. Khususnya kepada Kisra. Nabi nak sebut kat itu sebenarnya. Hadis itu tadi tak boleh guna kepada apa ni, sebahagian ulama kata pada kerajaan. Kalau sekarang ni tiba-tiba naik perempuan jadi Perdana Menteri. Perdana Menteri tak boleh. Tak apa, tak ada masalah apa sebenarnya kalau perempuan sekalipun. Kenapa? Karena dia bukan peletak keputusan, melainkan dengan parlimen. Itu yang tak boleh kalau jadi raja. Itu tak boleh. Raja tak boleh perempuan. Dia mesti lelaki. Faham? Baik. Kisra. Kaisar Rom simpan surat Nabi, memuliakan Nabi. Nah, Hercules simpan surat Nabi, buah dalam kotak. Dan diceritakan dalam sejarah bahawa Hercules Rom sampai sekarang, kalau kata ada di Pope Vatican City ni, kalau kata dia sakit kepala ke ada penyakit apa-apa kan, dia akan tak satu kotak. Ada satu kotak ni akan tak atas kepala. Ni bukan dalil lah. Saya kata, dalil dia pun dengan Kristian lah. Ini bukan dalil. Wahabi jangan jadi terlalu bodoh sangat. Kalau kata ni, bagi cerdik sikit. Ada dia akan kata kita kata dalil kita adalah Yahudi, Kristian. Bukan kita guna dalil, kita cerita ya ni. Ceritanya nak abang kata Yahudi, Kristian pun tahu benda tu. Nah, kita je buat pelik. Dalam Islam ada lebih pada tu lagi. Mereka akan letak satu kotak atas kepala. InsyaAllah lega. Bila dibuka kotak tu, rupanya dalam tu ada surat Nabi SAW. Surat yang Nabi hantar pada Hercules disimpan sampai lah. Dan digunakan untuk tasyafi, untuk berubat. Oleh golongan raja-raja mereka. Ma'ruf yang tu. Muqawqis muliakan Nabi. Muqawqis tak masuk Islam. Tapi dia hantar hadiah kepada Nabi. Apa dia hadiah dia? Dia hantar bagal kepada Nabi, namanya Duldul. Dan kemudian dia hantar bagal pula, bukan bagal biasa, bagal warna putih. Dengan himar kepada Nabi SAW juga dibagi hadiah, juga warnanya putih katanya. Ni kira mahal ni, ni kira yang rare-rare ni. Bagal putih memang rare dia. Payah nak jumpa je. Tapi carilah kat Mesir tu kalau ada. Silap dia jual dengan harga jutaan ringgit. Memang takkan ada. Payah nak jumpa. Dia bagi yang rare punya dekat Nabi SAW. Kemudian dibagi persalinan. Kemudian dibagi dua orang, Sirin dengan Maria Qibtiyah. Dan Nabi memilih Sayyidatina Maria, dan kemudian Sayyidatina Sirin diserahkan kepada Sayyidina Hassan Ibn Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Nabi yang merupakan penyair Nabi SAW. Sirin diserahkan. Sampailah orang Mesir ada nama Sirin, penyanyi, ada seorang nama Sirin. Dan dimuliakan Nabi, dan Nabi SAW melakukan kebaikan kepada ahli Mesir. Dan Nabi sebut kepada tentera Sayyidina Sayyidina Amr bin al-As radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi SAW, lakukan kebaikan kepada ahli Mesir. Nabi sebut, waktu nak masuk Mesir, Nabi pesan kepada Sayyidina Umar, Nabi pesan kepada Sayyidina Amr bin al-As untuk buat baik kepada ahli Mesir. Orang Mesir ni kena buat baik dengan mereka. Dan Nabi puji tentera Mesir. Nabi mengatakan tentera Mesir antara tentera yang terkuat dalam dunia. Nabi sebut macam tu. Dan ini sebutan Nabi SAW, walaupun Wahbi kata hadis itu tidak sahih. Hadis ini dhaif. Kata. Nabi kata abaikan. Kalau tadi dhaif dalam bab berkenaan dengan manaqib, tidak ada masalah. Imam Ahmad sendiri menerima hatta dalam bab manaqib. Dan itu dalam bab manaqib. Bukan bab hukum hakam. Manaqib kata tentera tu kuat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tu antara kelebihan. Dan ahli Mesir memang araqul qulub,
seperti ahli Yaman. Hati mereka lembut dengan keluarga Nabi SAW. Wildan, wildan. Subhanal Malikil Ma'bud. Baik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Esok pagi insya-Allah kita akan sambung hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Sehinggalah mereka bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Baru kita akan bahas pada esok hari. Dan esok insya-Allah mungkin pagi tak ada lah, kitab kita ni tak ada nak beli lagi lah. Tengah hari tu kot, selepas tengah hari lah baru staff boleh pergi keluar beli. Mungkin malamnya dah boleh guna insya-Allah. Kalau ada kitab insya-Allah. Malam tu kita dah boleh guna. Orang kalau ibu-ibu yang tak boleh bahasa Arab, tengok kitab terjemahan tu, boleh tobek lah. Yang saya duk cerita tu boleh tobek dalam kitab insya-Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Dah makan?